Baik, Alhamdulillah. So, jadi malam ni kita mulakan dengan tentang rukun agama dulu. Selama hari ni mungkin orang akan tanya kita rukun Islam, rukun ni je. Tapi kita balik tempat asal kita dulu. Jadi tentang rukun agama. So agama ni ada rukun. Kena ambil faham dia elok. Agama ni ada rukun. Berapa rukun agama? Ghalibnya yang kita belajar ni banyak tafsiran lain, tapi saya ambil yang paling asas sekali, iaitu 3. Yang pertama, rukun agama ni ialah Islam, iman, ihsan. Jadi sepanjang kuliah ni kita akan dengar perkataan ni selalu, Islam, iman, ihsan, ataupun iman, Islam, ihsan. Benda itu juga. Jadi 3 benda ni, ini asas dasar agama. Apa dia agama tu? Agama tu ni lah rukun dia. Agama tu. Jadi apa maksud dia ketiga-tiga ni kalau kita lihat ya? Jadi dalam rukun agama ni 3 perkara ni, Islam, iman, ihsan ni, kalau Islam tu menurut bahasa ni, kalau dari segi lurah dia tu adalah tunduk, patuh. Itu Islam. Manakala menurut istilah melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan, itu Islam. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah tegah tinggal, itu Islam. Okey, kemudian nak belajar kat mana? Ilmunya kat mana nak belajar? Iaitu di bahagian ilmu fiqh. Nak ikut siapa pula nanti kejap lagi. Kemudian iman. Menurut bahasa apa? Kepercayaan. Iman ni. Dan menurut istilah membenarkan dalam hati, lalu diucapkan dengan lisan. So iman ni tak macam dengan Islam. Islam ni dia kena amal. Kena perintah, kena buat. Kena solat, dia dengan anggota tubuh dia kena buat. Manakala iman tak. Dia hanya benar je. Terima, percaya, itu saja kerja iman. Iman dia senang je. Dia tak cakap. Dia praktik dalam hati dia. Iqrar bil lisan wa tasydid bi qalbi. Wa tasydid bi qalbi. Tasydid dengan hati tu. Itu iman. Nak mengaji kat mana ilmu dia? Ilmu tauhid. Baik. Kemudian yang ketiganya ihsan. Ihsan menurut bahasa berbuat sesuatu yang baik, yang patut kita buat. Yang baik. Apa saja yang baik. Tetapi dari segi istilah pula seperti sabda Nabi SAW. Engkau hendaklah beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Jika tidak, maka sungguhnya Allah melihatmu. Maksudnya ihsan ni darjat dia tinggi sekali. Ketika kita beribadat, adalah kita kena tengok Allah. Kita melihat Allah. Dan kalau kita tak nampak Allah, kita kena yakin yang sesungguhnya Tuhan itu sentiasa melihatkan kita. Memang Tuhan melihatkan kita. Tuhan melihat. Dia tahu macam mana apa kita buat. Dia mengetahui. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Dia tahu apa yang kita buat. Dia melihat. Allah melihat dengan sifat basar dia. Allah mendengar dengan sifat sama' dia. Jadi Allah sangat-sangat tahu kan kita. Kita selalu duk tipu Tuhan. Seolah-olah kita ni tak ada orang tengok kita. Walhal ada Allah yang paling berkuasa yang sedang memerhatikan setiap gerak-geri kita. Wa imma satu saat pun Allah tak akan tinggal kita. Sentiasa Allah perhatikan kita. Itu makam paling tinggi. Tapi tak boleh naik situ terus. Kita kena naik ikut sesatu dulu. Kita belajar tentang Islam, iman, ihsan. Kita kena betul dulu agama kita ni. Okey, nak mengaji kat mana ni ilmu ni? Nak mengaji dalam bidang ilmu tasawuf. Ada orang kata pula, ilmu tasawuf ni tak boleh ni. Ada ke ilmu tasawuf ni? Ni tinggi sangat, nanti sesat lah itu ni kan. Ni masalah bila orang dah jahil. Kita bila tak kerti, kita tak perlulah duk tikar macam-macam. Itu sesat ni, main tuduh kat mulut sedap sangat duduk. Sesat. Kita tak nak ngaji pun. Tu kita meniaga pun tak ada pun ulama tersesat kat kita. Kita duk meniaga tu elok ya, melainkan menipu orang tu. Itu sesat sungguh. Tapi dalam ilmu agama ni kena belajar. Tu saya kata, saya sebut kemarin, kena ada guru. Kalau tak ada guru, duk main faham dengan akal sendiri. Akal kita pula, akal manusia ni, akal kita ni kena ada panduan dia. Akal kena ada syarak. Akal kalau tak ada syarak, akal tu gila nama dia. Akal majnun, akal yang gila. Akal gila ni tak boleh nak fikir, dia fikir ikut nafsu dia.
Sebab akal ni, kalau dia duduk dengan tempat yang ada ilmu, dia jadi orang berilmu. Dia duduk tempat orang jahat, dia jadi jahat. Sama je akal ni. Kalau orang nak merompak pun, akal juga yang akan fikir kan. Kalau nak buat baik pun akal juga. Tetapi akal pula dengan syarat kena melazimi antara satu dengan yang lain. Akal, kalau tak ada syarat, akal tak boleh buat. Syarat pula kalau tak ada akal, tak boleh praktiskan hukum-hukum tu. Jadi nak melaksanakan hukum Tuhan, perintah dan segala larangan dia ni, kena ada akal. Maka akal tu kena ada syarat. Apa dia syarat? Hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, undang-undang Allah Ta'ala. Maka dengan ada undang-undang tu terpelihara lah akal tu tadi. Maka akal dia kena taat ikut syarak tu. Tu syarak jadi panduan dia, guideline dia. Apa nak buat, apa nak buat, kena rujuk kepada syarak dulu. Maka selamatlah akal itu. Okey, ni yang pertama insya-Allah. Baik.